Jadi marilah sama-sama kita membuka daurah siri yang kedua, daurah bersempena dengan menyambut bulan Ramadan yang akan datang. Tidak lama lagi dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah ini Allah Ta'ala memberikan kita istiqamah untuk terus berada di atas jalan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Jadi Alhamdulillah, pertama-tamanya pihak penganjur mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada Al-Fadil Ustaz Imam Muda Megat ke program Daurah Ramadaniyah Anjuran Dewan Ulama PAS Kawasan Hulu Selangor. Tidak dilupakan Saf Ahli-Tuan Kuasa dan ulama PAS Kawasan Hulu Selangor serta muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Jadi insya-Allah majlis tanpa melengahkan masa menjemput dan mempersilakan Al-Fadil Ustaz Imam Muda Megat untuk membimbing kita dalam daurah siri yang kedua ini. Dengan segala hormatnya majlis menjemput dan mempersilakan falyatafaddal mashkura wa minallahi ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Syahzam Izran selaku pengacara majlis, Ashabul Fadilah yang dihormati, dimuliakan, Tuan Haji Hasnizan selaku yang di-Pertua PAS Kawasan Hulu Selangor, Saf Pimpinan PAS Hulu Selangor, Dewan Ulama Hulu Selangor, Ashabul Fadilah, Asatizah dan seterusnya, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang mudah-mudahan sentiasa di dalam rahmat dan peliharaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah yang memberi kesempatan kepada kita pada pagi yang berkat ini dapat kita bertemu di dalam program Daurah Ramadaniyah Anjuran Lajnah Pendidikan Dewan Ulama PAS Kawasan Hulu Selangor, yang mana program ini adalah merupakan program yang sangat baik. Bahkan seingat saya tahun lepas pun bersempena dengan bulan Ramadan juga ada program majlis ilmu. Bahkan boleh dikatakan setiap musim-musim musim ibadah, mausim ibadah, seperti Rabiul Awal yang kemarin kita buat daurah kitab Syama'il Muhammadiyah, dan pada tahun ini bersempena dengan bulan Ramadan yang bakal tiba, kita ulang kaji sedikit berkaitan dengan hukum hakam puasa untuk menjadi bekal. Kita bakal berpuasa dalam bulan Ramadan yang tidak lama lagi, supaya kita
melalui hari-hari dalam bulan Ramadan itu dengan penghayatan. Dan benar-benar menjadi hamba Allah Ta'ala yang berusaha untuk mendapatkan taqwa. Dan tidak ada jalan untuk kita nak dapat puasa dengan sempurna dan puasa dengan sebenar-benarnya, melainkan mestilah berlandaskan kepada kefahaman yang sebenar. Ya. Dan sebelum kita nak berpuasa tu, kita kena ada bekal. Ya, ada bekal. Ilmu, kefahaman. Barulah akan lahirnya penghayatan. Ya. Bahkan kalau contohnya sesuatu ibadat yang kita buat tadi, tanpa ada kefahaman yang sebenar ataupun tanpa ada ilmu, dibimbangi amalan tersebut tak diterima. Bahkan bimbang kita pula melakukan perkara-perkara yang boleh mencacat celakan puasa kita tanpa kita sedar. Disebabkan oleh tidak mengambil berat soal kita top up ataupun kita menambah kefahaman kita. Dan mungkin juga sesuatu yang kita pernah belajar sebelum ini, oleh kerana puasa ini setahun sekali, ya, maka banyak yang kita lupa. Sebab itu tidak rugi orang-orang yang selalu memperingati kepada perkara-perkara kebaikan. Bahkan Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Dan berikanlah peringatan. Ya. Kerana di dalam memberi peringatan itu ada manfaat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Bahkan orang beriman ni pula sifat dia tidak pernah merasa kenyang dengan perkara-perkara kebaikan. Semata-mata hadir dalam majlis ilmu adalah satu perkara kebaikan. Bahkan afdalul qurubat, sebaik-baik amalan mendekatkan diri pada Allah Ta'ala ialah dengan jalan ilmu. Ya. Baik kita orang yang menyampaikan ataupun orang yang mendengar, sama ada orang yang mengajar ataupun orang yang mempelajari, semuanya mendapat janji keampunan dosa. Bahkan bukan setakat itu, seluruh makhluk beristighfar kepada orang-orang yang menuntut ilmu, yang mengajarkan kebaikan. Maka dalam kesempatan pada pagi ini, saya tidak berhajat untuk memanjangkan pendahuluan atau mukaddimah, kerana kita akan membincangkan perkara-perkara yang penting berkaitan dengan ibadat puasa ini, yang mudah-mudahan puasa kita pada tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya, insya-Allah. Ya. Dan saya menyeru kepada asatizah dan juga tuan-tuan sekalian untuk kita membuat ulang kaji kepada keluarga kita, kepada sahabat-sahabat atau di Masjid Surah Yaman tempat kita berada, kita buat ulang kaji, insya-Allah. Ya, fokus kepada ibadat puasa. Kalau contoh sebelum-sebelumnya kita ada mengajar kitab-kitab yang lain, tapi bila nak masuk puasa ni kita sentuh sikit. Sentuh berkaitan dengan puasa. Sama ada dari sudut sirah ke, sama ada daripada sudut fiqh ke, sama ada dari sudut tasawuf ke. Jadi semua kita menjurus kepada puasa supaya setiap orang yang mendengar kata-kata ataupun majlis kita merasakan bahawa memang suasana kehangatan Ramadan tu memang sangat dekat. Jadi tiap-tiap hari itu bercakap tentang puasa, ya, supaya kita ni tidak leka dan tidak lalai untuk membuat persiapan untuk kita menghadapi bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi pada pagi ini kita akan menyambung daripada kitab fiqh, salah satu daripada kitab fiqh mazhab Syafi'i yang mudah untuk dibaca, mudah untuk dipelajari, iaitu kitab Al-Fiqhul Manhaji ala madhhabil Imam Syafi'i, kitab fiqh mazhab Syafi'i yang dikarang oleh beberapa ulama, antaranya adalah Dr. Mustafa Khin, Dr. Mustafa Al-Bugha dan Syekh Ali Asy-Syarbaji. Jadi kita menggunakan jilid yang kedua membicarakan tentang menghuraikan tentang bab puasa, insya-Allah. Jadi yang ada di tangan saya ini cetakan pustaka Salam yang mana yang dipaparkan pada skrin tuan-tuan sekalian, iaitu pada muka surat 399. Kita akan bincang dahulu tentang rukun puasa secara ringkas. Kerana kalau kita nak membincangkan secara mendalam, mungkin tak cukup masa. Jadi kita akan sebut secara ringkas, dan pada poin-poin yang penting, kita akan nyatakan ataupun kita akan highlightkan, insya-Allah. Jadi boleh sharekan maklumat ini dengan sahabat-sahabat yang lain. Mudah-mudahan nanti akan jadi asbab kebaikan, kita dapat berkongsi ilmu, insya-Allah.
Baik. Daripada kitab ini, qala al-muallif rahimahullahu taala, seperti mana yang diterjemahkan, puasa mempunyai 2 rukun asasi. Ya. Puasa yang kita buat bermula daripada apa tu, terbitnya fajar shadiq hingga terbenam matahari, itu ada 2 rukun. Ya, ada 2 rukun. Kemarin pada pertemuan yang lalu, Fadil Ustaz telah menerangkan tentang syarat-syarat wajib puasa, syarat sah dan sebagainya berkaitan dengan pensyariatan puasa. Hari ini kita masuk bab rukun. Ini penting, perkara yang asas. Ya. Yang ulama kata, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu, setiap orang yang beramal tapi kalau tidak berdasar kepada ilmu, tidak ada ilmu. Ilmu di sini maksudnya apa? Ilmu yang asas. Ilmu yang wajib diketahui. Ya. Ilmu yang disebut ilmu fardu ain. Contoh macam berapa rukun puasa. Kena tahu. Kan? Kena tahu dan kena faham. Yang kalau kita gagal memahami perkara ini, boleh bawa kepada amalan kita ditolak. Ya, amaluhum mardudatun la tuqbal. Amal seseorang itu ditolak, tidak diterima. Jadi rukun puasa ada 2, iaitu yang pertama niat dan yang kedua menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Bermula daripada terbit fajar hingga tenggelam matahari. Baik. Niat, rukun yang pertama. Ya. Apakah yang dimaksudkan dengan niat? Ya. An-niyatu qasdus syai'. Ya. Kita menyatakan tujuan ataupun kehendak untuk melakukan sesuatu. Itu maksud niat. Contohnya terdetik dalam hati kita, aku sahaja aku puasa esok hari, bulan Ramadan, kerana Allah Ta'ala. Maka adanya keinginan dan kehendak dalam hati itu, maka sudah memadai dalam rukun yang pertama, iaitu niat. Ya. Tempatnya di hati. Ya. Tempat niat di dalam hati. Tidak cukup dengan hanya melafazkan dengan lidah. Ya. Dan tidak disyaratkan melafazkannya. Dinyatakan di sini tidak disyaratkan. Maksudnya apa? Dia nak membezakan di antara niat yang di dalam hati dengan yang dilafazkan dengan lidah. Yang dilafazkan pada lidah itu ialah lafaz niat. Ya. Hukumnya adalah sunat. Yang wajib adalah keinginan dan kehendak di dalam hati. Ya. Jadi lafaz niat, kita kata nawaitu sawma ghadin an adai fardi Ramadana hadhihi sanati Allah Ta'ala. Itu lafaz niat. Kita kata sahaja aku puasa esok hari bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku puasa esok hari fardu Ramadan, ya, tahun ini kerana Allah Ta'ala. Itu lafaz. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, lafaz niat itu hukumnya sunat. Kenapa? Apabila kita melafazkan, maka dia memudahkan untuk hati kita melintaskan tujuan kita, menghadirkan keinginan, ya, yang kuat untuk kita nak melaksanakan sesuatu perkara. Ya. Walaupun tidak diwajibkan lafaz niat, tapi sunat. Sebab itu kalau kita lihat di tempat kita menjadi satu budaya, apabila malam Ramadan, ya, selepas saja solat sunat tarawih, ya, maka imam atau Bilal akan memperingatkan kita. Ya, sama-sama kita niat puasa esok. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati Ta'ala. Pakat niat beramai-ramai. Ya. Bukan maksud niat itu mesti kena berjemaah ke apa ke, bukan, tapi mengambil jalan ataupun langkah berhati-hati, kerana ada orang yang dia terlupa. Ada orang yang kerana niat tu benda yang mudah, maka dia terlupa. Ya. Tapi sebenarnya bila kita ada keinginan untuk puasa esok tu, dan kita tahu bahawa kita berada pada bulan Ramadan, itu saja pun sudah memadai untuk niat. Ya. Dan sebahagian ulama mengatakan, ya, kalau seseorang tu bangkit pukul 4 pagi, 5 pagi dengan tujuan nak bersahur pun, sudah dikira niat untuk berpuasa. Kerana dia bersahur tu untuk apa? Kan? Saya bersahur sebab yalah Ramadan kan, esok nak puasa. Tu kira niat dah tu. Tapi kalau contoh dia bangun bersahur tu kerana tengah-tengah tidur tiba-tiba aroma ikan masin tu menusuk ke hidung dia, dan dia pun terbangun terikut bau aroma tu, dah makan nasi tanpa dia sedar. Kan? Orang tanya kenapa makan? Bau sedap. Maka dia tidak niat bersahur. Sahur tu sebagai salah satu daripada sunat puasa.
Kalau semata-mata makan bukan dengan niat sahur, maka tidak jadi puasa. Ya, itu beza dia. Baik. Dan syarat niat, ya, niat ada syarat-syaratnya. Jadi kita kena tahu niat itu rukun. Bagi niat itu ada syarat-syaratnya pula, yang kalau tak dipenuhi syarat-syarat ini, maka niat tidak memadai. Antaranya ialah yang pertama, niat pada waktu malam. Tabi'itun niyah, mesti niat pada waktu malam. Niat puasa Ramadan ataupun puasa wajib tidak terjadi ataupun tidak berlaku kalau dilakukan pada siang hari. Contohnya macam hari ni, kan, daripada subuh tadi saya tak makan, sampailah ke waktu sekarang ni belum zuhur lagi, ya. Jadi saya kata hari ni tak makan, alalang niatlah saja aku puasa hari ni bulan Ramadan. Bagi puasa Ramadan tidak boleh niat pada siang hari, berbeza dengan puasa sunat. Puasa sunat, niat boleh dijatuhkan selama mana belum gelincir matahari, selama mana belum masuk waktu zuhur, ya, kita boleh niat. Tapi kalau puasa wajib tak boleh, mesti kena niat pada waktu malam. Waktu malam tu bermula waktu bila? Bermula pada waktu maghrib, terbenam matahari, ya, sehingga terbit fajar. Mana? Sampai sebelum azan subuh tu, kita ada masa lagi untuk niat. Malam tak sempat niat, bangkit sahur pukul 5 pagi, boleh niat lagi, tak ada masalah. Ya. Dalilnya ialah man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lah. Barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, mana sebelum terbit matahari, sebelum azan subuh, dia tak niat, maka tidak adalah puasa baginya. Maka puasa dia tidak sah. Tetapi bagi orang yang contohnya dia terlupa niat, dan tiba-tiba esoknya dah azan, dalam keadaan dia masih lagi tak niat, macam mana dengan puasa dia? Dia puasa tak sah, ya. Tetapi dia wajib imsak, wajib tidak makan dan tidak minum. Sebab menghormati bulan Ramadan, semua orang puasa, maka dia pun wajib untuk menahan diri daripada makan dan minum. Cuma puasa dah hari itu tidak sah, dia kena qada balik selepas daripada bulan Ramadan, ya. Itu sebagai satu denda kepada kecuaian dan kelalaian. Dan yang kedua, niat puasa mestilah ta'yin. Ingat kita waktu kita belajar tentang fiqhus solat, fiqh solat, niat dalam solat mesti kena ada qasad, ta'arud dan ta'yin. Maka niat puasa Ramadan mesti kena ada ta'yin, iaitu kena tentukan jenis puasa. Jadi kalau dia kata aku puasa esok hari, tidak memadai, ya. Dia kena menyatakan dalam hatinya bahawa berpuasa esok ni adalah puasa pada puasa Ramadan atau puasa fardu Ramadan. Sekiranya dia berniat dalam diri semata-mata puasa, tak tentukan jenis puasa, aku puasa esok hari puasa fardu Ramadan, tak nyatakan fardu Ramadan, puasa saja, maka niat itu tidak memadai, tidak sah. Kalau puasa sunat tak apa, aku puasa lah esok, kan? Kalau puasa sunat memadai, sah. Tapi kalau puasa wajib, macam solat fardu lah. Kalau solat fardu kita kena kata saja aku solat fardu zuhur, mesti kena ada ta'arud, ta'yin. Jadi ta'yin di dalam niat puasa ni adalah syarat, ya. Yang ketiga ialah berulang-ulang. Maksudnya apa? Di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, niat mesti dijatuhkan pada tiap-tiap malam daripada bulan Ramadan. Tiap-tiap malam. Kerana dalam mazhab Syafi'i, puasa Ramadan itu, sebulan Ramadan tu, setiap hari itu adalah hari yang berasingan. Maknanya kita puasa sampai maghrib, malam tu dikira habis timing dia. Esok tu hari yang baru, ya. Maka setiap malam kita kena niat, aku puasa esok hari, aku puasa esok hari. Itu yang sebenar-benarnya. Adapun yang kita niat puasa sebulan tu, itu ialah kena bertaklid dengan mazhab Maliki sebagai jalan ihtiyati. Jalan, orang panggil apa? Jalan berhati-hati. Takut-takut ada malam-malam Ramadan yang kita terlupa niat, maka sudah ditampung dengan niat sebulan di malam yang pertama. Syarat niat sebulan mesti pada malam yang pertama. Niat pada malam kedua, ketiga, keempat tidak jadi untuk puasa sebulan, ya. Mesti pada permulaan. Contoh kita kata, sahaja aku berpuasa esok hari sebulan bulan Ramadan, ya, ataupun sebulan fardu Ramadan,
tahun ini kerana Ta'ala. Jadi kita kata niat sebulan terus mengikut kepada mazhab Imam Malik. Tetapi wajib juga kepada kita tiap-tiap malam untuk kita berniat walaupun kita dah niat sebulan. Sebab apa? Kerana kita berpegang dengan mazhab Syafi'i. Cuma bezanya kalau ada malam yang kita terlupa, puasa kita tetap sah sebab kita dah tampung dah dengan niat sebulan pada malam yang pertama. Ini kena peringat pada sahabat-sahabat, anak-anak kita, ahli keluarga kita, malam yang pertama jangan lupa niat. Malam tarawih yang pertama tu, ya. Niat untuk puasa sebulan. Ya, baik. Okey, selesai untuk syarat-syarat bagi niat yang merupakan rukun yang pertama. Manakala rukun yang kedua daripada rukun puasa ialah meninggalkan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa bermula pada terbit fajar hingga terbenam matahari. Di antara perkara yang membatalkan puasa ialah makan dan minum dengan sengaja, ya. Makan dan minum walaupun sedikit. Tapi kalau tak sengaja, maka dimaafkan. Bahkan disebutkan dalam hadis bahawa orang yang makan dengan sebab lupa tu, dia tak sengaja, dia terlupa. Man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah. Barang siapa yang lupa padahal dia sedang berpuasa, dia makan, dia minum, tak teringat, sibuk duduk di dapur, kan? Ingat dulu saya kecil-kecil dulu dekat kanan raya tolong mak buat kuih. Jadi biasa bila kita buat adunan kuih tu, buat kek ke apa ke, adunan tu kan sedap, kan? Jadi kita pun sempat dah calit sikit, kan? Nak rasa, cukup rasa ke tak? Lupa kita tengah puasa. Jadi orang yang lupa tidak batal puasa dia. Apabila dia tersedar, maka dia wajib kena, sekiranya makanan tu masih berada dalam mulut dia yang belum melepasi paras halkum, dia keluarkan, wajib keluarkan, ya. Yang dah terlepas itu disebutkan apa? Fa innama at'amahu Allah wa saqah. Hanya semata-mata Allah Ta'ala yang memberi dia makan, memberi dia minum. Allah Ta'ala bagi hadiah tu sebab terlupa, kan? Tapi bukan buat-buat lupa, sengaja pergi hantuk kepala dekat dinding supaya hilang ingatan kerana nak makan. Itu tak boleh. Itu lupa yang dia buat-buat. Ini lupa secara tidak sengaja. Maka dimaafkan. Boleh teruskan puasa sehingga berakhirnya hari tersebut. Sama ada sikit atau banyak. Ya, itu dia. Habis dah sepinggan dah. Lepas habis sepinggan, tengah-tengah basuh pinggan, baru teringat. Itu rezeki Allah bagi pada dia. Ya. Yang kedua, sampai ain ataupun sesuatu ke dalam jauf, yakni rongga melalui lubang liang yang terbuka. Antara perkara yang membatalkan puasa ialah kita memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka. Mana rongga terbuka? Mulut, hidung, ya, telinga. Kemudian dua saluran faraj dan kubul dan dubur kita. Itu rongga terbuka. Adapun mata bukan rongga yang terbuka. Jadi kalau kita masuk air dalam mata ataupun kita pakai ubat titis dalam mata, aimor apa semua tu, waktu siang Ramadan tidak membatalkan puasa. Kerana dia tidak sampai kepada kita punya jauf, ya. Tetapi kalau contohnya mulut, had dia mana had mulut? Sampai halkum, makhraj huruf ha. Jadi kalaulah sesuatu perkara, masukkan jari ke, masukkan makanan ke, ataupun makanan yang kita makan waktu sahur, dia terlekat di celah gigi, ya. Tiba-tiba waktu sembahyang subuh, kita tengah baca Al-Quran, tiba-tiba makanan tu keluar daripada tempat persembunyian dia, duduk bermain-main dalam mulut kita, dan kita dapat merasakan benda tersebut, makanan tu. Kalaulah kita telan dan lebih daripada tahap kerongkong halkum kita, maka batal puasa jika sengaja. Kalau tertelan tanpa sengaja, maka tidak batal. Tertelan. Begitu juga kalau kita berkumur-kumur pada siang Ramadan. Kalau kita kumur tu, makruh berkumur sangat-sangat. Ya. Berkumur itu hukumnya sunat. Tapi pada bulan Ramadan, makruh kita kumur dengan kuat, memutarkan air itu dengan kuat. Kenapa? Sekiranya dengan sebab kita berkumur dengan kuat tadi tu, tertelan air masuk lebih daripada paras halkum, maka membatalkan puasa. Ada orang tanya soalan, macam mana pula kalau memasukkan sesuatu ke dalam hidung atau sesuatu ke dalam telinga? Soalan yang tidak tahu, tak pernah miss orang tanya. Apa hukum korek hidung dari siang Ramadan?
Korek hidung siang Ramadan. Jadi kita kata kalau korek itu sampai tenggelam satu jari ni, maka batal puasa. Sebab dia dah masuk ke dalam jauf. Ruang yang tak dapat dilihat oleh mata lagi. Kalau kita jenguk mata kita dalam lubang hidung orang tu, kita nampak tu, itu masih lagi dikira zahir. Tapi kawasan yang dah tak nampak dah, itu dikira jauf, dalam. Ya. Jadi kalau kita korek itu depan-depan macam ni je, contohnya, kan, tidak batal puasa. Tapi kalau masuk sampai satu jari ke dalam ni, batal. Ya. Orang tanya, apa hukum buat swab test pada siang Ramadan? Swab test pada siang Ramadan. Jadi dijawab oleh mufti wilayah, adapun yang dikeluarkan daripada Isyak Fatwa, buat swab test tidak membatalkan puasa kerana dia belum melepasi had jauf lagi. Belum melepasi had jauf. Ya. Dia masukkan benda tu dalam hidung kita tu, belum lagi melepasi had jauf. Jadi tidak membatalkan puasa. Okay. Kalau perlulah, kalau ada keperluan untuk buat swab test, bolehlah buat. Kalau tak ada keperluan, tak payah sengaja-sengaja buat, makruh. Ya. Baik. Ada soalan. Orang tanya, macam mana kalau orang yang ada, maafkan saya kalau saya sebut ni kurang sesuai, tapi ini disebutkan dalam kitab-kitab fiqh. Kalau seseorang yang ada buasir, ya. Buasir ni maksudnya apa? Usus dia tu, usus yang bahagian dekat dubur dia tu, yang tempat keluar najis, usus yang paling akhir tu, dia terkeluar, tersembul keluar ketika mana dia membuang najis. Pasal usus tu dah bengkak dah, memang dah tabiat dia keluar. Jadi kebiasaannya bila orang buasir ni, kalau dibiarkan usus tu keluar, sakit. Dia jadi bengkak, jadi nyut, sakit, memang sakit. Maka kalau pergi klinik, doktor akan masukkan balik usus tu. Doktor akan letak ubat bius ataupun ubat bagi kebas, dan doktor akan masukkan balik usus tu ke dalam dia punya dubur. Jadi kerana memasukkan buasir ke dalam dubur, padahal pada ketika siang berpuasa, apa hukum dia? Ya, ulama mengatakan tidak membatalkan puasa. Sebab itu darurat. Itu darurat. Ya, darurat. Bukan sengaja-sengaja. Nak tunggu sampai buka puasa, jenuh lah nak tahan sakit. Jadi, dibolehkan kerana darurat. Okay. Kalau hukum orang memasukkan ubat melalui dubur, contohnya ada ubat apa sakit ke apa, masuk ubat melalui dubur, itu membatalkan puasa. Okay, itu membatalkan puasa. Adapun kalau suntikan pada urat yang bukan rongga-rongga yang terbuka, maka tidak membatalkan puasa. Sebab syarat dia tadi, memasukkan sesuatu dalam rongga yang terbuka. Ini juga soalan yang tiap-tiap tahun banyak orang tanya, apa hukum orang drip masuk air, masuk ubat melalui ni, saluran urat-urat ni. Tidak membatalkan puasa. Okey. Sekiranya lalat atau nyamuk atau debu, debu jalan, ya, naik motor, tak pakai helmet, tak ada visor, masuk debu-debu jalanan ke dalam jauf, atau buka mulut, masuk lalat, masuk nyamuk dalam mulut, maka puasa tidak batal. Kerana apa? Kerana menghindarinya adalah amat susah. Kerana kita bukan sengaja buka mulut tu kerana kita nak tadah lalat ke, bukan. Kebetulan tengah menguap, kan, lambat tutup mulut, lalat masuk, nyamuk masuk dalam mulut, maka itu tidak membatalkan puasa kerana susah untuk menjaganya. Menelan air liur tidak membatalkan puasa juga kerana susah untuk menghalangnya. Macam mana tuan-tuan nak tahan air liur, tuan-tuan? Kan? Sekiranya dia menelan air liur yang bernajis seperti air liur yang bercampur dengan darah disebabkan ada luka dalam mulut, ya, dia telan tertidur dengan sengaja, maka batallah puasanya. Tapi kalau tidak sengaja, maka tidak batal. Baik. Itu ringkasan daripada memasukkan sesuatu dalam rongga. Kemudian, perkara yang membatalkan puasa lagi ialah muntah dengan sengaja. Saya terpaksa kena cepat sikit, ya. Muntah dengan sengaja. Orang yang termuntah disebabkan oleh pening, naik bas, balik kampung, jalan bengkak-bengkok, dia termuntah, bukan sengaja, maka puasanya tidak batal. Tapi kena hati-hati, waktu dia muntah tu jangan dia telan balik. Jangan telan balik saki-saki bagi muntah tu. Buat apa telan? Muntah tu najis. Jadi kita keluarkan. Khoik tu bersihkan. Keluarkan sehingga tidak ada saki baki lagi di dalam mulut kita yang boleh kita telan sampai ke halkum.
Tapi puasa tak batal sebab dia bukan sengaja. Yang muntah dengan sengaja batal. Sengaja je buat macam tu, ya, walaupun dia tidak masukkan jari dia, kalau masukkan jari itu dalam halkum, masuk jari tu yang batal puasa. Kan? Belum muntah lagi. Ini kalau dia muntah, sengaja mengeluarkan muntah dia tu dengan sengaja, maka batal. Man dhara'ahu qay'un wa huwa sha'imun falaysa 'alaihi qada' wa in istaqa'a falyaqdi. Barang siapa yang muntah bukan dengan sengaja sedangkan dia berpuasa, maka tidak perlu qada. Maksudnya puasa dia sah dan tak perlu qada. Dan barang siapa sekiranya dia sengaja menuntut muntah, dia sengaja buat bagi muntah, ya, maka hendaklah dia qada. Maksudnya puasa dia batal dan dia kena qada. Yang keempat, membatalkan puasa ialah bersetubuh dengan sengaja walaupun tanpa keluar air mani. Bersetubuh dengan sengaja, ya. Melakukan muqaddimah setubuh itu makruh. Bersetubuh itu, ya, haram dan membatalkan puasa walaupun tidak keluar mani. Maksudnya apa? Dia bersetubuh tu sehingga apa panggil ni? Sehingga dia menenggelamkan hasyafah dia ke dalam faraj isterinya, dalam faraj wanita. Ya. Mana jadi setubuh walaupun tak keluar mani. Ya. Walaupun belum keluar mani, maka batal puasa dia. Bahkan dalam perkara ni diwajibkan ke atas dia untuk membayar kafarah. Orang yang bersetubuh di siang Ramadan, kan? Sekiranya dia sengaja, kalau tak sengaja lain pula, kan? Tak, bukan, sekiranya dia sengaja, kalau dia terlupa tak sedar langsung, itu lain pula cerita dia. Okey. Sekiranya dia bersetubuh dalam keadaan lupa sungguh, ya, kahwin dekat-dekat nak bulan puasa, jadi tak teringat langsung kata hari tu hari puasa, kan? Hari pertama contohnya, seminggu nak Ramadan, akad nikah. Orang nikah ni, ya, dia punya orang panggil honeymoon tu 3 bulan, kan? Maka dia tak sedar kata dia tu dalam bulan Ramadan, kan? Sekiranya dia bersetubuh dalam keadaan lupa, maka ia tidak membatalkan puasa. Tu. Muka surat 403. Ya, perenggan yang ke-3. Sekiranya dia bersetubuh dengan sengaja, sekiranya dia bersetubuh dalam keadaan lupa, ya, maka ia tidak membatalkan puasa. Sebab apa tak batal? Sebab dia terlupa. Qiyah dengan makan dan minum. Ada hadis yang menyebutkan rufi'al qalam an thalath. Ya, diangkat pena, tidak dicatat bagi 3 orang, 3 golongan. Antaranya ialah orang yang terlupa. Ya. Yang kelima, perkara yang membatalkan puasa ialah istimna. Istimna ataupun onani, ya, iaitu mengeluarkan air mani dengan melakukan percumbuan ataupun dengan menggunakan tangan. Ini batal puasa. Ya. Dia tidak setubuh, tapi dia mengeluarkan mani dengan cara muqaddimah persetubuhan. Nak peluk, keluar mani. Atau bercumbuan, kemudian keluar mani. Ataupun menggunakan tangan, ya, maka keluar mani. Maka puasanya batal. Puasanya batal. Cuma dia tidak seperti orang yang bersetubuh, iaitu kena kafarah, ya. Jadi sebaik-baiknya, kalau kita ni tahu dah kita ni orang yang jadi cepat naik syahwat dan sebagainya, maka elakkan melakukan apa-apa hubungan mesra dengan pasangan. Elakkan, ya. Sebab apa? Kerana menutup pintu-pintu yang boleh merosakkan ibadat kita tu lebih utama. Jangan dekat. Adapun kalau kita orang yang tidak ada, contohnya selepas solat, suami nak cium isteri, cium dahi isteri, cium pipi, cium, dah jadi kebiasaan dah. Dia bukan jenis kategori orang yang cepat naik syahwat. Pada dia, cium pipi semua tu, itu benda biasa je. Maka tak jadi masalah, kan? Seperti mana yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW telah mencium aku sewaktu baginda berpuasa. Siapakah di kalangan kamu yang dapat menguasai nafsunya sebagaimana Rasulullah menguasai nafsunya? Tengok, Rasulullah orang yang kuat menahan diri. Jadi waktu Nabi puasa, Nabi pernah cium Sayyidatina Aisyah, kan? Tak batal puasa. Nak menunjukkan di sini keharusan. Bukan nak kata afdal, bukan. Keharusan. Nabi buat tu nak tunjuk syariat kepada kita. Ya. Mana kalau orang yang boleh kawal nafsu, pada dia kalau dia cium, tidak mencacatkan puasa dia.
Tapi bagi orang yang cepat naik syahwat, orang yang baru kahwin, dia tak boleh. Asal sentuh je jadi. Jadi janganlah kita cuba-cuba cuba-cuba untuk nak menjerumuskan diri kepada kebinasaan. Takut nanti kena kafarah jenuh. Seekor unta. Maksudnya apa? Maksud kata-kata Sayyidatuna Aisyah ialah sepatutnya kamu menjauhi daripada bercium. Jangan menyangka bahawa diri kamu adalah seperti Nabi SAW yang boleh melakukan ini. Kenapa? Kerana baginda mampu menguasai dirinya dan dapat menjamin apabila baginda mencium tidak menyebabkan keluar mani ataupun naik syahwat ataupun naiknya nafsu dan seumpamanya. Sedangkan kamu tidak ada jaminan terhadap perkara itu. Okey. Yang keenam, perkara yang membatalkan puasa ialah haid dan nifas. Haid dan nifas merupakan keuzuran yang menghalang sahnya puasa. Ya. Jadi kalau mana-mana wanita yang keluar haid dan keluar nifas, maka haram dia berpuasa. Haram dia berpuasa dengan erti kata haram dia melakukan puasa dengan dia niat dengan tahan diri. Ya. Adapun dia tak makan, tak minum, semua itu kena menghormati bulan Ramadan, maka itu sunat bagi dia. Ya. Dia tak boleh puasa lah. Tak boleh niat. Mana sebab dia memang tak sah kalau dia puasa pun. Sabda Nabi SAW bersabda tentang seorang wanita. Baginda ditanya tentang sebab kurangnya agama bagi wanita. Baginda menjawab, bukankah apabila dia sedang haid, dia tidak sembahyang dan puasa? Jadi cerita dia ni tentang, nak cerita orang perempuan ni, dia kedudukan dia dengan lelaki dia kurang sikit. Ya. Kurang dari sudut apa? Kalau orang lelaki boleh berpuasa Ramadan penuh. Kalau orang perempuan, tiba pada hari dia cuti, dia tak boleh puasa, dia tak boleh solat. Baik. Selesai, dan yang terakhir, yang ketujuh, perkara yang membatalkan puasa ialah gila dan murtad. Gila dan murtad merupakan penghalang daripada sahnya puasa kerana orang yang berada dalam keadaan ini tidak mempunyai keahlian, dia bukan mukallaf. Dia tidak ada kelayakan untuk beribadah. Ya. Hilangnya akal fikiran. Dia gila. Apa namanya? Ataupun dia jadi murtad. Kenapa? Kerana dia keluar daripada Islam. Syarat wajib puasa ialah Islam. Syarat wajib puasa ialah baligh. Syarat wajib puasa ialah berakal. Jadi bila dia tu tidak berakal, maknanya dia tak wajib puasa. Mereka yang berpuasa wajib menjaga dirinya daripada perkara yang membatalkan ini agar puasa sah, bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Sekiranya orang yang berpuasa melakukan perkara yang membatalkan ini dengan sangkaan fajar belum terbit, tetapi selepas melakukannya sangkaan yang jelas meleset, maka batal puasanya. Dia hendaklah menahan dirinya, yakni tidak makan, tidak minum, seperti orang yang berpuasa sepanjang siang hari, sebagai menghormati bulan Ramadan al-Mubarak. Dia juga dikehendaki supaya mengqadha puasanya tadi. Maksudnya sini ialah apa? Sekiranya seseorang itu melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa dengan sangkaan fajar belum terbit, tetapi selepas melakukannya sangkaannya meleset, maka puasanya batal. Kenapa? Kerana dia menyangka. Tapi kalau dia meyakini bahawa, contohnya, dia meyakini bahawa fajar belum terbit. Ya. Dia yakin bahawa masih lagi waktu malam. Dia makan contohnya. Ya. Yakin. Tiba-tiba sedar-sedar rupanya dah masuk pada waktu siang. Dan segera dia meninggalkan perkara yang membatalkan puasa tadi, maka puasa dia sah. Sebab dia dalam keadaan dia yakin. Tapi jarang berlaku macam tu. Yang selalu berlaku ialah dia macam menyangka-nyangka. Saya ingatkan tak subuh lagi. Kamu ingat tu macam mana? Ya, tengok gelap lagi. Ya, jam pula mati. Jadi dia menyangka. Kalau dia menyangka, zon dipanggil, ya. Dia menyangka-nyangka bahawa waktu malam masih ada, lalu dia melakukan perkara-perkara mata puasa, dia makan, dia minum apa semua. Kemudian bila ternyata sangkaannya itu salah, maka puasanya pada hari itu tidak sah.
Ya. Itu dia. Kebanyakan orang yang bangun sahur lewat tu, dia disangka malam lagi. Kan? Tu. Tiba-tiba, sedar-sedar, orang balik masjid dah. Makan apa ni? Makan sahur. Sahur apa? Orang dah balik sembahyang subuh dah. Maka hari itu puasa dia tidak sah. Ya. Baik. Masuk kepada tajuk adab-adab puasa dan perkara yang dimakruhkan. Jadi, kalau kita tadi bincangkan tentang rukun puasa adalah untuk nak memelihara zahir puasa kita. Zahir puasa. Sesiapa yang menyempurnakan zahir puasanya, maka puasanya sah. Puasanya sah. Tetapi untuk mendapatkan pahala sempurna puasa tidak memadai dengan sekadar jaga makan minum dan perkara-perkara batal puasa saja. Dia kena menjaga daripada perkara-perkara yang makruh. Barulah puasanya tu ada nilai. Baru puasanya tu ada kualiti. Ya? Kalau meninggalkan adab-adab puasa ni, jadi puasa dia tu sekadar lulus saja. Macam orang masuk periksa, dapat markah 50 aja. Cukup-cukup makan. Kurang berkualiti. Tapi kalau kita nak puasa kita tu di-upgrade, maknanya kena usaha ke satu tahap lagi, iaitu menjaga adab-adab puasa, menjauhi perkara-perkara yang makruh. Baik, secara ringkas, adab-adab puasa. Yang pertama ialah ta'jilul fitri, menyegerakan buka puasa. Menyegerakan buka puasa ni, bila azan saja Allah Akbar dengan yakin, maka segera kita buka puasa, makan. Sunat makan dengan kurma atau dengan minum air. La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra, senantiasa manusia itu berada dalam kebaikan selama mana dia mempercepatkan berbuka. Maksud mempercepat ni ialah bila yakin masuk waktu. Kalau belum azan, dah buka dah, itu bukan cepat, itu gelojoh, itu batal puasa. Ya. Mesti yakin masuk waktu dulu. Yang kedua ialah bersahur. Ya, bersahur seperti mana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Tasaharu, makanlah sahur. Kerana apa? Kerana dalam makan sahur itu barakah, ada berkat. Ya. Sahur ialah makanan sahur. Adapun suhur ialah waktu sahur. Beza tu sahur dengan suhur. Baik. Maksud apa sahur? Sahur ialah memakan sesuatu makanan pada akhir malam. Jadi sahur ni dikira bermula bila? Bermula pada pertengahan malam. Ini kena ambil take note. Kalau kita makan sahur waktu more tu niat makan sahur, jadi pahala sahur tak? Tak jadi pahala sahur. Kalau sekiranya more tu belum menjangkau tengah malam. Malam start pukul berapa? Start pukul 7 sampai pukul 6 pagi. So, tengah malam tu pukul apa? Tengah malam bermula, contoh ya, saya tak kira secara tepat ni. Contoh kira lah. Tengok, ambil tengah-tengah. Pertengahan malam bermula pada pukul 12 contohnya. So, mana pukul 12 ke atas baru dikira waktu sahur. Tapi lebih afdal melewatkan waktu sahur tu sehingga dekat-dekat nak fajar. Dekat-dekat nak subuh. Kerana Rasulullah bersahur ketika mana bersahur dan berhenti makan sahur ketika mana tinggal masa berbaki untuk membaca 50 ayat Al-Quran sehingga masuk waktu azan. Jadi anggaran masanya lebih kurang dalam 10 minit sebelum dilaungkan azan, habis waktu sahur. Bukan waktu mula nak sahur. Kalau 10 minit lagi nak azan baru nak makan, kan? Baru di tengah-tengah suap, tengah-tengah syok makan, tiba-tiba orang azan. Dah kelang kabut. Jadi eloknya kita berhenti kadar 50 ayat sebelum azan subuh. Itulah yang sunnah dan yang sebaik-baiknya. Ya. Cuma kalau contohnya kita terlewat bangun. Bangun tu tinggal 3 minit lagi. Allah, 3 minit lagi nak subuh. Tak payahlah sibuk-sibuk cari nasi ke apa nak goreng telur. Tak payah, dah tahu masa tak banyak. Jadi kita teguk air saja. Minum susu ke, teguk air ke, atau makan kurma ke, kalau sempat makan sebiji 2 biji, cukup. Ya. Dapat pahala sahur. Ya. Maknanya pahala sahur ini sudah dapat walaupun dengan hanya meneguk air. Anak-anak yang malas nak bangun sahur tu, malas nak bangun makan, seronok tidur sangat, kejutkan dia. Ya. Walaupun hanya sekadar minum air 2-3 teguk. Sebab apa? Sebab dengan bersahur ni membantu kita ada kekuatan untuk berpuasa sepanjang siang hari. Kalau tak sahur nanti jadi lemah. Ya. Puncanya kenapa? Kerana tak sahur. Ya.
Tapi yang paling penting bukan sebab nak makan tu. Yang paling penting nak dapat keberkatan waktu sahur. Kerana Nabi sebut, tasaharu fa inna fi suhuri barakah. Yang ketiga ialah melewatkan sahur. Seperti yang saya sebutkan tadi tu, sunat melewatkan sahur. Ditanya kepada berkenaan dengan puasa Nabi SAW. Kata Sayyidina Anas, berapa lama masa antara kamu berdua selesai sahur dan mendirikan solat? Jawabnya, sekadar 50 ayat dibacakan oleh lelaki. Tu. Yang keempat, adab-adab puasa ialah meninggalkan kata-kata yang mesti dijauhi. Maknanya kena berpuasa, bukan sekadar puasa makan minum. Lidah pun kena puasa juga. Lidah pun kena puasa juga. Dalam hadis menyebutkan, man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan beramal dengannya, maka Allah Ta'ala tidak memerlukannya untuk meninggalkan makan dan minum. Mana Allah Ta'ala tak pandang pada puasa dia tu. Puasa hak setakat tahan makan minum tu saja, Allah tak pandang. Kalau apa? Kalau mulut tak tahan daripada berkata-kata dusta, daripada mengumpat, daripada berbohong, daripada berkata-kata yang keji, yang lucah dan sebagainya. Ya, lawak-lawak yang lucah. Ini ulama kata apa? Membatalkan pahala puasa. Ada perkara khamsun yubtilna as-saima. 5 perkara ni membatalkan puasa. Maksudnya pahala puasa batal. Antaranya ialah menipu, berbohong, memfitnah, mengumpat. Itu membatalkan pahala puasa. Tak ada pahala. Baik. Dan yang kelima, mandi junub sebelum fajar. Ada puasa lagi ialah mandi junub sebelum fajar. Kalau seseorang itu dia berjunub pada waktu malam, maka sunat dia mandi itu sebelum azan subuh. Sebab apa? Supaya dia bermula puasa dalam keadaan dia sudah bersuci. Tapi kalau contohnya dia nak mandi lepas azan, boleh juga, makruh lah. Ya. Nak sengaja melewat-lewatkan mandi. Sengaja melewat-lewatkan berjunub waktu malam. Lepas tu tak nak mandi awal, sengaja melewat-lewatkan sehingga dah terbit fajar, dah azan subuh. Puasa dia tetap sah. Puasanya tetap sah. Sebab bukan syarat sah puasa tu mesti kena dalam keadaan bersuci, tidak. Ya. Tidak termasuk syarat sah puasa mesti dalam keadaan bersuci. Ya. Tidak seperti solat. Cuma sunat bagi dia mandi awal. Ya. Ada pun wanita yang haid dan nifas juga disunatkan agar mandi sebelum fajar apabila telah sempurna suci dan darah berhenti sebelum itu. Jadi orang perempuan darah berhenti awal. Berhenti contohnya sejam sebelum subuh. Jadi dah confirm dah, cek dah memang tak ada dah sakit baki darah haid, maka segera dia mandi. Ya. Jangan tunggu sampai lepas subuh baru nak mandi. Ya. Yang keenam, tidak berbekam dan seumpamanya. Ya, jadi makruh berbekam pada siang Ramadan ni. Sebab apa? Sebab kalau seseorang tu berbekam, badan dia akan menjadi lemah. Sebab apa? Darah keluar daripada badan. Jadi bila badan lemah, dia mengurangkan pahala dia. Sebab dia, bila badan lemah, kita kuranglah kesungguhan dalam beribadat. Sebab apa ni? Nampak lembik. Saya tadi berbekam tadi. Tak nak dia. Makruh berbekam siang Ramadan. Dan yang ketujuh, ada adab puasa ialah berdoa sewaktu berbuka. Sebab apa? Doa yang makbul, di antara doa yang makbul ialah doa daripada seorang yang berpuasa. Da'watus saimi, doa daripada orang yang sedang berpuasa. Waktu bila? Waktu dia berbuka. Ya, jadi kita peruntukkan masa waktu dekat nak berbuka tu setengah jam contohnya atau 15 minit. Doa untuk kita, keluarga kita, pasangan kita, umat Islam seluruhnya, umat Nabi Muhammad, doa semua. Ya. Bukan doa makan, nak doa apa Ustaz? Allahumma barik lana fima razaqtana. Ulang 10 kali. Ya. Bukan itu doa makan. Doa apa-apa saja doa lah. Kan? Sebab waktu itu afdal. Dan yang dimaksudkan juga dengan doa ni ialah kita berdoa seperti mana yang diajarkan daripada sunnah Nabi SAW. Seperti doa Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.
Doa ni. Baca doa ni. Allahumma laka sumtu. Ya Allah, kepada engkau aku puasa. Wa ala rizqika aftartu. Dengan rezekimu aku berbuka. Zahabal dham'u. Hilanglah dahaga. Wa batallatil uruq. Basahlah tengkuk. Wa thabatal ajru. Dan insyaAllah, ya, telah dapatlah pahala. Nanti baca doa tu. Ini doa bagi orang yang buka puasa. Ya, yang buka puasa. Ada pun doa bagi seseorang yang dijamu buka puasa. Ya, kita buka puasa tu ada orang jamu kita makan, maka ada tambahan dia. Ada tambahan dia. Ya, iaitu dengan baca apa? Aftara indakumus shaimun. Apa? Akala ta'am aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abraru wa sallat alaikumul malaikah. Dan ini boleh cari, boleh Google, ya. Aftara indakumus shaimun, telah berbuka puasalah di sisi kamu dengan makanan kamu tu orang yang berpuasa. Wa akala ta'amakumul abrar, dan telah makan makanan kamu oleh orang yang baik-baik. Wa sallat alaikumul malaikah, dan para malaikat berselawat ke atas kamu. Ini kalau orang jamu kita buka puasa, kita doa kepada mereka. Dan yang ke-8, menyediakan makanan untuk mereka yang berpuasa, untuk berbuka, ya, untuk berbuka. Jadi ibu-ibu ni yang masak dekat dapur ni, kadang-kadang kita lepas asar tu sibuk dah di dapur, siapkan juadah untuk orang buka puasa, kan. Jangan merasa masa kita untuk masak tu rasa rugi, ya. Rugi kalau kita tak niatkan untuk menyediakan makanan berbuka. Rugi kalau sekadar kita nak masak-masak, nak sedapkan tekak kita nak buka puasa. Rugi, itu rugi. Tapi kalau kita niatkan, aku nak masak sedap-sedap supaya nanti orang buka puasa seronok, nak jamu suami, nak jamu anak-anak, nak jamu jiran-jiran, nak hantar ke masjid, nak hantar ke surau, maka kita menyediakan makanan untuk orang buka puasa. Nabi menyebutkan, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sha'imi syai'an. Barang siapa yang menyediakan makanan berbuka puasa untuk orang yang berpuasa, maka dia mendapat ganjaran seperti orang yang berpuasa, tanpa dikurangkan ganjaran orang berpuasa itu sedikit pun. Mana kalau kita bagi makan pada 10 orang, pahala 10 orang puasa tu dapat dekat kita. Ya. Habis tu dia orang puasa tak dapat pahala lah. Tak. Mereka dapat pahala sempurna untuk mereka. Kita mendapat seperti pahala 10 orang. Seperti pahala 500 orang. Kalau kita contohnya, kita infakkan untuk jamuan buka puasa di masjid. Berapa orang sehari buka puasa di masjid? 500 orang. Okey, saya taja satu hari. 2,500 contohnya. Ataupun 3,000. Ada rezeki lebih. Maka hari itu kita dapat pahala 500 orang buka puasa. Lebih-lebih lagi kalau kita buka puasa tu kepada orang-orang yang kurang kemampuan. Sedekah kepada golongan fakir miskin. Orang-orang para pelajar mahasiswa contohnya. Ataupun di negara-negara yang susah. Kita bagi makan buka puasa. Itu lebih besar pahala lagi. Ya, kerana mengenyangkan perut orang-orang yang kelaparan. Ya. Dan dalam keadaan mereka berpuasa pula, maka pahalanya berganda-ganda. Dan yang ke-9, adab puasa ialah memperbanyakkan amal soleh. Banyakkan sedekah, banyakkan baca Quran, bertadarus, beriktikaf di masjid, terutama pada 10 akhir. Ya. Orang kita iktikaf di masjid 10 akhir malam saja. Kalau di negara-negara Arab, siang dan malam 10 akhir tu mereka iktikaf. Ya. Ada sebahagian yang ambil cuti terus 10 akhir tu, tak bekerja. Dia duduk di masjid je. Bawa tilam, bawa lembek, bawa toto, duduk di masjid, ya. Tidur di masjid, makan di masjid, ibadat di masjid, sentiasa duduk di dalam masjid, tak keluar-keluar selagi mana tidak ada hajat untuk keluar. Yang kami di Mesir tu, di Mesir, banyak masjid-masjid, buat masjid-masjid besar lah. Dia akan buat partition dekat belakang masjid tu, buat partition untuk geng-geng iktikaf, duduk di belakang tu. Sebab kalau tidur tengah-tengah khalayak ni, ganggu orang pula. Dengan tilam, dengan apa semuanya. Jadi dia orang bawa toto, bawa selimut apa, duduk kat belakang partition tu. Satu ruang khas dia buat. Macam Masjid Negeri Shah Alam, dia buat tingkat bawah. Masjid Negeri, kalau tahun-tahun sebelum COVID ni, ruang bawah tu memang ruang iktikaf. Saya pernah jumpa orang datang, orang daripada Johor, orang daripada Kelantan datang nak iktikaf. Kenapa? Nak dapatkan 10 akhir di masjid besar ni. Sebab apa? Kerana aktivitinya macam-macam buat. Jadi kita boleh, akan datang, kita boleh anjurkan, ya, program iktikaf di masjid. Masya-Allah. Yang banyak buatnya jemaah tabligh lah. Yang banyak buat sebab orang memang biasa keluar dekat masjid, kan. Maka 10 akhir tu dihabiskan dengan iktikaf. Kita kena usahakan insya-Allah. Niat azam tu buat. Dan seterusnya, perkara makruh sewaktu berpuasa.
Perkara makruh sewaktu berpuasa ialah melanggar adat-adat yang telah disebutkan. Maksudnya, yang kalau perkara yang kita sebut tadi 9 perkara, kalau kita buat, itu dikira adab, sunat, dapat pahala tambahan. Puasa kita tu ada tambahan nilai. Ya. Tapi kalau melanggar, contohnya, tak sahur. Contohnya lagi, siang-siang Ramadan cakap banyak. Cakap banyak. Kemudian mandi junub selepas daripada azan subuh, maka itu adalah perkara-perkara yang makruh. Ya, sebahagiannya makruh, sebahagiannya haram. Yang haram ni macam menipu, memfitnah, mengumpat. Iaitu pada bukan bulan Ramadan pun haram. Dalam bulan Ramadan lebih haram lagi. Ya. Kemudian yang terakhir, ni satu tajuk iaitu berkenaan dengan qada puasa Ramadan, fidyah dan kafarah. Saya sebutkan secara sepintas lalu berkenaan dengan qada puasa. Minta izin 10 minit ya. Fadil Ustaz Syahzam. Masa dah habis dah. Saya minta izin tu secara sepintas lalu. Baik. Qada puasa. Bagi orang yang musafir dan orang yang sakit. Sesiapa yang meninggalkan puasa Ramadan disebabkan sakit atau musafir, dia wajib mengqadanya sebelum datangnya bulan Ramadan tahun yang berikutnya. Sekiranya dia tidak mengqadakannya disebabkan bermudah-mudahan yang ambil ringan dengan perkara ini sehingga masuk Ramadan tahun yang berikutnya, dia berdosa dan diwajibkan qada dan fidyah. Qada tetap qada, ada tambahan lagi iaitu kena bayar fidyah sekiranya berganda setahun. Berapa banyak fidyah ni? Ya. Sehari bersamaan dengan satu cupak makanan asasi lah. Bersamaan dengan 600 gram. 600 gram beras. Ya. Sedekah pada fakir miskin. Tetapi sekiranya keuzurannya itu berterusan. Seperti sakit yang berterusan. Terlantar atas katil, lumpuh. Dia tak puasa. Nak qada pun tak boleh. Pasal berterusan. Maka dia tidak diwajibkan kecuali qada dan tak perlu mengeluarkan fidyah kerana melewatkan qada ini. Ya. Macam mana? Ada orang tanya. Ayah saya tu dia lumpuh Ustaz. Dah 3 tahun terlantar. 3 tahun dah Ramadan berlalu dia tak puasa. Macam mana? Wajib tak dia qada? Hukum kewajipan qada tu masih ada atas diri dia. Sekiranya dia sembuh, maka dia wajib qada. Kalau dia mati, kalau dia tak sempat sembuh, ya, maka kepada warisnya, ya, yang waris ni lah, sunat kepada waris dia lah, ya. Untuk apa? Untuk membayar fidyah bagi hari-hari yang dia tidak puasa. Tapi tak perlu ganda. Tak perlu gandaan sebab dia memang sakit yang berterusan. Jadi bayar fidyah pada hari-hari yang dia tak puasa tu, sehari secupak beras. Kira lah. Tak banyak pun. Lebih kurang dalam fidyah puasa Selangor ni rasa RM2 lebih sehari. Fidyah tu tak mahal. Murah saja. Okey. Baik. Sekiranya dia mampu mengqada, maka wajib dia qada lah. Ya. Sekiranya dia meninggal dunia, dia perenggan yang ketiga. Sekiranya dia meninggal dunia dan tak sempat qada, maka dia sama ada mati sebelum mampu mengqadakannya atau mati selepas mampu mengqadakannya tetapi tidak mengqadakan kerana lalai. Ada 2 jenis. Satu, yang pertama, dia mati dan dia tak mampu qada. Ya. Maka sekiranya mati sebelum mampu qada, maka dia tidak berdosa. Dan tak perlu meminta orang lain mengqadakannya. Orang lain tak punya qada untuk dia pun. Kerana dia tidak melalaikannya. Ya. Cuma ahli keluarganya, atas dasar kita ni prihatin, maka sunat kita tu tolong bayar fidyah untuk dia. Tolong bayar fidyah. Ya. Tolong tunaikan hutang dia dengan Allah Ta'ala. Barang siapa yang mati selepas mampu mengqadakannya, maka wali-walinya disunatkan mengqada hari-harinya ditinggalkan bagi pihaknya. Maksud wali di sini ialah kaum kerabat. Ya. Bolehkah kita tolong puasa untuk orang lain? Bagi wali-wali, maka boleh berpuasa untuk mereka. Sebab apa? Dalil
Hadis Nabi SAW, man mata wa alaihi siyam, shama anhu waliyuhu. Barang siapa yang mati dan dia masih ada puasa yang tidak ada qadanya, maka walinya lah yang berpuasa bagi pihaknya. Walinya berpuasa bagi pihaknya. Ya. Ini bagi orang yang melewat-lewatkan qada. Ya. Dia sempat tapi dia tak ganti. Maka hutang itu tertangguh. Adapun orang yang memang tak sempat nak qada dan dia sakitnya berpanjangan, maka tidak wajib, tak dituntut ke atas dia tu untuk dia berpuasa. Ya. Beza antara dua tadi tu. Puasa orang lain bagi pihaknya adalah sah apabila mendapat keizinan salah seorang kerabatnya. Sekiranya dia berpuasa tanpa mendapat keizinan dan wasiat dari si mati, maka puasa ganti tersebut tidak sah. Kita nak puasa, kena minta persetujuan daripada ahli waris dulu. Ya. Abang Long kata, adik-adik semua, ayah kita hari tu ada puasa tak qada lagi kan? Dia hari tu ada tangguh-tangguh kan? Tak apalah, abang tolong puasa. Ada 3 hari, abang puasakan. Jadi, ahli keluarga lain kata, okey, beres, settle. Kan? Maka dia puasa. Tapi kalau adik tak nak, kami tak setuju. Kan? Sebab apa? Adik yang nak puasakan. Oh, berebut-rebut pula nak tolong qada puasa. Jadi, berilah kepada siapa-siapa yang dia persetujui. Ya. Sekiranya tidak ada seorang pun yang berpuasa bagi pihaknya, maka hendaklah dikeluarkan satu cupak makanan bagi setiap hari. Yang ditinggalkan. Yang ni, bayar fidyah. Ya. Baik. Al-Imam Tirmidzi meriwayatkan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu katanya, barang siapa yang mati sedangkan dia masih mempunyai puasa Ramadan yang belum diqadanya, hendaklah diberi makan seorang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan bagi pihaknya. Ini ganti bagi puasa, bayar fidyah. Okay. Begitu juga hadis dari Imam Abu Daud, apabila seseorang itu sakit pada bulan Ramadan, kemudian dia meninggal dunia dan dia tidak berpuasa, hendaklah dia beri makan bagi pihaknya. Maksudnya bayar fidyah bagi pihak si mati yang mempunyai hutang puasa. Yang kedua, orang yang terlalu tua dan pesakit yang tiada harapan untuk sembuh. Kalau tadi orang yang musafir, orang yang sakit, ya, mereka boleh berbuka dan wajib qada. Kan dalam Quran sebut apa? Wa in kuntum fa'iddatun min ayyamin ukhra, kan? Maksudnya kalau kamu musafir ataupun kamu wa in kana maridan aw ala safarin, wa in kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit, siapa yang musafir, maka dia ganti pada hari lain. Maksudnya hari tu dia boleh buka. Tapi kena ingat, orang yang musafir selepas daripada terbit fajar, maka dia kena menahan diri daripada makan dan minum. Yang boleh buka puasa ni kalau dia mula musafir tu start daripada siang, permulaan puasa tu, dalam keadaan dia dah musafir dah, maka dia ada rukhsah untuk dia buka puasa. Tak berdosa. Kalau contohnya, kita nak balik kampung, pukul berapa betul tak? Pukul 3 petang. Maka kena puasa. Kena puasa. Ya. Sehingga kalau contohnya, sampai di tengah jalan dia dah pening dah, dia dah uzur dah, dia tak tahan dah, kalau tak makan nanti akan jadi mudarat, itu cerita lain. Itu bukan sebab musafir, itu sebab dia uzur. Ya. Ini kadang-kadang plan nak balik kampung pukul 3 petang, pagi-pagi hari lagi dah makan nasi dah, belum bertolak lagi, dah tak puasa. Itu berdosa. Itu berdosa. Boleh faham? Orang yang terlalu tua dan pesakit yang tiada harapan sembuh. Baik. Apabila orang yang terlalu tua terpaksa berbuka, dia wajib bersedekah satu cupak makanan asasi bagi setiap hari yang ditinggalkan. Dan dia dan para walinya tidak diwajibkan kecuali perkara tersebut. Maknanya, orang yang tua, orang yang terlampau tua, yang uzur, umur 90 lebih dah, memang tak larat puasa, maka dia tak wajib puasa. Sebaliknya, setiap hari itu dibayar fidyah. Nak bayar terus ke ataupun nak bayar selepas habis Ramadan? Boleh bayar terus. Boleh bayar ikut hari. Hari ni tak puasa, hari ni bayar secupak. Esok tak puasa, bayar secupak pula. Jangan pula bayar sebelum. Tak boleh. Jangan pula, ni Ramadan dekat nak sampai dah ni, ayah saya tak larang nak puasa. Ini nak dekat nak, saya bayar siap-siap lah sebulan semua. Tak boleh. Dia kena
berlalu hari puasa tu dulu. Kemudian barulah dia bayar fidyah. Ya. Baik. Hadis Nabi SAW, maaf. Hadis dari Imam Bukhari meriwayatkan daripada Atha katanya, Ibnu Abbas mendengar ayat Al-Quran yang dibaca, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan wajib atas orang yang tidak berdaya puasa kerana tua dan sebagainya membayar fidyah dengan memberi makan orang-orang miskin. Kata Ibnu Abbas, ayat ni maksudnya apa? Ayat ini tidak dimansuhkan. Ia ditujukan kepada orang lelaki dan wanita yang terlalu tua dan tidak mampu berpuasa. Mereka hendaklah memberi makan kepada seorang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan. Tiap-tiap hari yang tak boleh puasa tu bayar fidyah. Baik. Yang ketiga, wanita yang hamil dan menyusukan anak. Wanita yang hamil dan menyusukan anak. Ini penting. Ini penting. Baik. Sebab ada beza di antara wanita hamil dengan yang menyusukan anak yang bimbang kepada dirinya sendiri atau yang bimbang kepada kandungan atau kepada anak. Beza. Baik. Apabila wanita hamil dan menyusukan anak berbuka, sebab apa dia buka? Sebab bimbang kepada kandungan. Orang yang menyusu, bimbang tak ada susu. Kalau tak makan, tak ada susu. Anak menangis. Mudarat. Ya. Maka tindakannya itu sama ada kerana bimbangkan dirinya atau bimbang kepada anaknya. Diri dia. Kalau bimbang kepada diri dia macam mana? Ya. Sekiranya dia berbuka kerana bimbang kewujudan mudarat terhadap dirinya. Dia takut mudarat pada dirinya. Maka dia wajib qada sahaja. Sebelum datang Ramadan yang berikutnya. Dia wajib qada sahaja. Apabila perempuan mengandung, berbuka kerana bimbangkan anak dalam kandungannya. Kan? Dia bukan bimbang diri dia. Dia boleh tahan lagi. Tapi anak dalam kandungan tu takut mati. Takut jadi cacat. Sebab apa? Doktor kata, doktor bagi, puan ni kurang gula ni. Minta ambil air gula, minta apa semua ni. Bimbang takut nanti bayi ni jadi, saya nampak dia macam bimbang kandungan tu. Ya, bimbang kepada kandungan. Maka apa? Takut gugur ke? Takut cacat ke? Takut mudarat ke? Ya. Ataupun wanita yang menyusu. Yang bimbang kepada anaknya itu. Tak ada susu. Ya. Takut sakit, mudarat dan sebagainya. Dalam keadaan ini, dia wajib qadha dan wajib membayar fidyah. Beza Kalau bimbang pada dirinya, dia tak wajib qadha. Dia hanya wajib qadha saja, tak wajib bayar fidyah. Tapi kalau bimbang kepada anaknya atau kepada kandungannya, maka dua perkara. Wajib qadha dan wajib bayar fidyah. Okey. Dan seterusnya yang terakhir. Yang terakhir iaitu kafarah. Kafarah berbuka pada bulan Ramadan. Kafarah. Maksud kafarah ni apa? Orang yang melakukan persetubuhan di dalam bulan Ramadan wajib kafarah. Kalau hak yang buka puasa tu dia wajib qadha, dia tak wajib kafarah. Tapi kena ingat, orang yang berbuka puasa dengan sengaja tanpa uzur dalam siang Ramadan, memang dia wajib qadha sehari. Ya, yang dia berbuka tu. Tetapi dalam hadis juga menyebutkan, barang siapa berbuka dengan sengaja, ya, yang tak puasa, berbuka dengan sengaja siang Ramadan, maka dia tidak akan dapat menggantikan sehari itu walaupun dia berpuasa setahun. Ni yang tak puasa suka-suka hati ni, ya, tak akan dapat ganti sehari Ramadan itu walaupun dia usaha puasa setahun. Maksudnya apa? Dari segi pahalanya. Dari segi fiqh, dia wajib qadha hari yang dia tak puasa itu saja. Kalau 2 hari qadha. 3 hari qadha. Adapun orang yang berbuka, yang batal puasa kerana melakukan persetubuhan, maka wajib kafarah. Ya, iaitu yang melakukan jima. Ya, syarat dia wajib kafarah ni ialah sekiranya pelaku itu mengetahui dirinya sedang berpuasa. Ya, kalau dia terlupa, tak wajib kafarah. Tak batal puasa pun, kan? Ini sekiranya dia tahu, dia sedar diri dia sedang berpuasa dan dia tahu perkara itu haram dan tidak ada rukhsah. Maksudnya dia bukan musafir. Dia bukan musafir. Sesiapa yang melakukan perbuatan ini dalam keadaan dia terlupa bahawa dia berpuasa ataupun jahil pengharamannya, atau melakukan pada bulan puasa dan bukan puasa pada puasa yang bukan puasa Ramadan, ataupun sengaja berbuka tanpa melakukan jima'
atau bermusafir dengan perjalanan yang diharuskan dia berbuka, kemudian dia berjima, maka tidak ada kafarah ke atasnya. Contoh, ada orang lama-lama yang ada pengalaman ni, dia nasihat kepada pengantin-pengantin baru ni. Dia kata, anak muda, kalau kamu dah tak tahan sangat semua, kamu janganlah sampai kena kafarah bayar unta. Kamu buka puasa dulu, makan dulu. Lepas kamu makan, baru kamu bersama dengan isteri kamu. Jadi kamu dikira berdosa sebab buka puasa saja. Kamu taklah wajib bayar kafarah. Kita kata betul. Betul. Dari segi teknikalnya betul. Tapi buka puasa dengan sengaja itu adalah merupakan dosa besar. Termasuk dosa besar. Tak boleh buat main-main dengan syariat ni. Memanglah tak wajib bayar kafarah seekor unta. Tapi dosa tetap dosa. Cuma kalau dah kemaruk sangat, itulah jalannya. Siapa yang wajib mengeluarkan kafarah? Yang wajib keluar kafarah suami. Isteri tak wajib. Sebab apa? Walaupun isteri itu yang menggoda, walaupun isteri itu yang menjadi sebab. Sebab apa? Sebab persetubuhan tidak akan berjaya terjadi sekiranya tidak dilaksanakan oleh si suami. Sebab itulah hanya suami sahaja yang wajib dan bertanggungjawab untuk mengeluarkan kafarah. Dan apakah dia kafarah? Kafarah yang wajib kerana merosakkan puasa ialah membebaskan seorang hamba yang beriman, dan lelaki ataupun wanita. Dia ikut turutan, ikut turutan. Wajib ikut turutan. Sekiranya dia tidak mendapati hamba sahaya. Zaman sekarang mana ada hamba lagi? Orang gaji itu bukan hamba, itu pekerja kita. Hamba sahaya. Kalau ada, maka merdekakan. Kalau tidak ada hamba, maka dia hendaklah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Hendaklah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berturut-turut. Kalau contoh puasa dah sebulan setengah, tiba-tiba hari yang ke-46 tak puasa, maka dia kena mula daripada awal balik. Mula kiraan 2 bulan tu daripada awal balik. Berat tu. Bagi orang yang tak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, maka hendaklah memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Bagi setiap fakir miskin itu 1 cupak makanan asasi. Sekiranya dia tidak mampu untuk melakukan semua perkara itu, kafarah itu tetap wajib dan kekal tertanggung atas dirinya sehingga dia mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya. Okey. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Cukuplah sekadar tu dulu. Dah lebih masa dah. Jadi mudah-mudahan sikit sebanyak apa kita bincangkan di dalam daurah Ramadaniyah berkaitan dengan fiqh husyam, rukun-rukun puasa, dan kemudian adab-adab puasa dan perkara berkaitan dengan fidyah dan kafarah qada Ramadan, mudah-mudahan memberi peringatan kepada kita untuk kita jadikan panduan menjalani ibadat puasa pada Ramadan pada tahun ini, insya-Allah. Dan saya doakan semoga Allah Ta'ala menjadikan Ramadan ini kepada tuan-tuan semua, kita semua, Ramadan yang lebih baik daripada tahun lepas. Dan mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjadi hamba Allah yang semakin baik, bertambah ketaatan dan mendapat ganjaran taqwa selepas berakhir Ramadan nanti. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih kepada Dewan Ulama PAS Kawasan Hulu Selangor atas penganjuran dan jemputan. Mohon ampun dan maaf dan segala silap. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang adalah kelemahan saya sendiri. Sehingga bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Al-Fadhil Ustaz Imam Muda Megat. Jadi Alhamdulillah, satu pembentangan yang sangat baik. Anda kira walaupun orang kata kehadiran kita tidaklah begitu ramai, akan tapi mudah-mudahan kita tergolong di kalangan yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam juzuk yang ke-11, buku surat yang ke-5, juzuk 11, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din ila akhir ayat. Para ulama tafsir menafsirkan ayat ini ialah menjadi satu dalil bahawasanya walaupun sesibuk mana kita, urusan kita di atas dunia, bekerja, hatta berjihad sekalipun, maka jangan ditinggalkan yang disebut sebagai majlis ilmu, supaya kita ini benar-benar faham berkenaan tentang urusan agama kita ini. Mana kata Al-Fadhil Ustaz Imam Muda Megat tadi, iaitu dikhawatiri jikalau ilmu ataupun amalan kita dilakukan tanpa ilmu, maka dikhawatiri ianya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi insya-Allah suka saya mengingatkan bagi pihak dia ulama PAS Kawasan Hulu Selangor, insya-Allah daurah siri yang terakhir kita iaitu pada 27 Mac pada minggu hadapan bersama dengan Ustaz Daing Aiman.
iaitu insya-Allah kita akan keluarkan iklan dan seterusnya, dan insya-Allah pada hujung daurah siri yang ketiga nanti kita ada ucapan penangguhan daripada Al-Fadhil Ustaz Wan Muhammad Nur bin Wan Ali Al-Hafiz selaku Ketua Dewan Ulama PAS kawasan Hulu Selangor. Jadi insya-Allah lah untuk siri yang terakhir nanti insya-Allah jemput sekali lagi pada hadirin hadirat semua. Jadi ana bagi pihak Dewan Ulama PAS kawasan Hulu Selangor mengucapkan terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz Imam Muda Megat dan juga tidak dilupakan Fadhil Tan Haji Hasan Tan Harun meluangkan masa beliau walaupun dia sibuk dengan urusan hujung minggu ni, biasalah bertemu dengan masyarakat dan sebagainya, akan tapi alhamdulillah Tuan Haji menepati firman Allah tadi, iaitu dia iaitu tidak meninggalkan majlis-majlis ilmu. Sabar dan sabar pada semua insya-Allah. Jadi terima kasih kepada semua ana selaku mewakili penganjur mengucapkan jutaan terima kasih dan mohon maaflah kekurangan dan kelemahan sepanjang program berjalan. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr Terima kasih Ustaz Abu Farhan, terima kasih Ustaz Uzi, Tuan Guru Ana pada Ipoh, Puan Kak Ustaz Hafiz Sabri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Masih Ustaz, masih Haji, masih banyak. Terima kasih Ustaz.